Terima kasih Fakir. Okay. And kita dah explain berkaitan vector interrupt and pole interrupt. Okay. Sebelum kita masuk pada vector interrupt and pole interrupt ni, kita kena tahu dulu interrupt ni apa. Saya akan beritahu lagi sekali interrupt ni. So interrupt ni basically is a interrupt program. Maknanya ada certain program yang suddenly perlu diselesaikan. Kita tengah run games ke, kita tengah main game, ataupun kita tengah run, kita tengah type assignment ke, ataupun kita tengah view the video ke daripada komputer kita, suddenly ada satu program interrupt program ataupun gangguan, program gangguan di mana program tu perlu dilaksanakan juga. Dia datang interrupt kita dan CPU apa yang dia buat, dia akan suspend dahulu current program yang you tengah buat. Contohnya tengah tengok video, dia akan suspend dulu, stop sekejap, dia akan selesaikan dahulu interrupt program tu. Contoh interrupt program yang paling terdekat ialah contohnya kalau kita masuk dekat saya masukkan handset saya punya USB. USB saya masukkan ke laptop. Bila masuk ke laptop detect. There are something coming. Incoming to our system. And then keluar satu program beritahu you need to install ataupun what do you want to do with this phone? You want to view the file ke? You want to only charge ke? So akan keluar interrupt kat situ. So you need to answer the question first. Sama you nak view the file ke ataupun you nak only charge saja ke. Lepas you dah jawab soalan tu ataupun you dah selesaikan interrupt tu, baru you boleh continue your work lah. Ataupun contoh lain, Windows update. Contohnya lain Windows update. Tengah-tengah you main game, tiba-tiba terkeluar daripada game awak, keluar satu pop-up dekat ujung ni, your Windows need to update. Windows need to update. Do you want to update now or later? Contoh. So terpulang pada awak nak update sekarang ke ataupun awak nak update later. Kalau awak update later, dia akan hold dulu update tu, akan you boleh continue your work. Tapi kalau you tulis update now, dia kena selesaikan dahulu interrupt program tu, which is nak update Windows tu. Dah selesai update Windows, baru you boleh continue your work. Itu contoh interrupt. Kepada siapa yang tak jelas lagi apa itu interrupt program. And then kita continue di mana kita ada handling multiple interrupt. So interrupt yang occur ni kat sistem kita ni tak semestinya hanya single interrupt sahaja. Sometimes boleh berlaku 2-3 interrupt dalam satu masa, 4-5 interrupt dalam satu masa. Why? Because interrupt ni dia ada link dia sendiri, line dia sendiri. Kita panggil dia interrupt link up to 32 link ataupun 32 lines of interrupt yang boleh digunakan. Maksudnya up to 32 interrupt program boleh kacau kita punya sistem. So macam mana CPU nak handle multiple interrupt ni? Mana interrupt nak kena buat dulu, mana interrupt nak kena buat kemudian. So apa yang CPU buat ialah dia akan handle by assigning priorities to each interrupt. Interrupt program A, priorities awak lagi lower than program B. Program C lower than program B. Program D higher than program C. Contoh. So let's say lah awak ada current program. Let's say lah current program awak tengah buat sekarang ni program A. Di tangan saya program A. And then tengah-tengah jalan, tengah tengok video, masuk interrupt program A, program B. Masuk interrupt program B. So sebelum awak selesaikan interrupt program B ni, masuk lagi satu interrupt program C. Di mana program C ni prioritas dia lebih tinggi daripada program B. So apa yang dibuat ialah program B tu dia akan suspendkan sekejap. Dia akan selesaikan dahulu program C di mana prioritas dia lagi tinggi daripada program B. Dah selesai program C, dia akan selesai ke program B. Dah selesai kat interrupt program B, barulah kita boleh laksanakan balik yang kita tengah buat tadi, current work yang kita tengah buat tadi. So assigning priorities. Macam mana dia assign the priorities? The higher priorities, ni will be allowed to interrupt a lower priority interrupt. Lower priority interrupt will have to wait until a higher interrupt is completed.
Macam saya kata tadi, program C kena complete dulu baru boleh selesaikan program B. Okay. So most computer system allow the system manager to establish priorities for various interrupt. Okay, macam mana komputer CPU assign the priorities tu adalah based on the system sendiri. Dalam setiap sistem macam Windows kita memang dah ada list of interrupt dan its priorities. Okay, dah ada. Bukan kita yang setkan. Sistem tu sendiri dah setkan. Okay, list of interrupt dan mana satu yang lebih penting, mana satu yang kurang penting. Sistem tu sendiri yang dah set up. Okay. Sama juga dengan software. Kalau kita ada software tu boleh menghasilkan interrupt. Software tu sendiri dah menentukan which interrupt yang penting dahulu daripada interrupt yang lain. Software tu sendiri yang menentukan. Okay. So 3 method to establish priorities: logical way, hardware, software. Okay, just ingat, just hafal sahaja yang ni. Hardware ni kita punya physical location of the device. Contohnya keyboard kita sendiri ada. Okay, interrupt dia dan dia dah assign which one interrupt yang tinggi priorities dan rendah priorities. Wi-Fi kita ke, okay, kita punya mouse ke, monitor kita ke, semua dah ada. Dia punya it's assigning priorities of the interrupt. Bukan kita yang tentukan. Okay. So contoh dekat sini, okay, mungkin soalan yang akan keluar, saya tak tahu. Tapi contoh kat sini, katalah, let's say lah kita tengah run satu program. Let's say lah kita tengah main game lah. Contoh paling senang main game. Okay, awak pun banyak kali dah. Kadang-kadang main game tiba-tiba terkeluar. Okay, do you want to restart now? Contoh. Later, kita tekan later. Lepas tu kita sambung main game. Okay. So, let's say lah kita tengah main game, original program. Tengah main game ni, executing ni, kita tengah run our game ni. Okay. Tiba-tiba masuk satu interrupt, program interrupt, nama dia program A. Okay. Bila masuk je program A, so CPU need to solve program A first. So, original program awak tadi, game yang awak main game tadi, need to be suspended. Hold sekejap. Okay. Dia akan hold kat mana? Dia akan hold dekat stack. Sekejap lagi kita akan jumpa stack sekejap lagi. Ini stack. Okay. Dia akan masukkan dalam stack. Sekejap lagi kita akan jumpa sekejap lagi. Sekejap lagi kita akan terangkan semula. Okay. Dia akan simpan dalam stack. Okay. And then dia akan laksanakan service A. Yang tadi tiba-tiba masuk tadi. Okay. So service A tiba-tiba masuk. Tengah dilaksanakan executing ni. Okay. And then tiba-tiba service B pun masuk. So dah ada 2 interrupts. Service B pun masuk, di mana service B ni interrupt dia, priorities dia lebih tinggi daripada service A ataupun program A. Okay. So bila interrupt B ni lebih tinggi daripada, priorities dia lebih tinggi daripada interrupt A, so interrupt A ni we need to suspend juga. CPU akan suspend juga, dia akan hold dulu service interrupt A. So bila hold, dia akan masukkan juga dalam stack. Simpan dulu kat stack. Okay. So bila dia dah hold, so now dia akan laksanakan program B ataupun servicing B. Okay, dia akan service program B. Okay. Bila dah service program B, okay, tak ada interrupt yang masuk, so berjaya complete, dah selesai. So bila dah selesai, baru dia akan ambil balik program A yang dah suspend tadi, dia keluarkan balik, dia laksanakan semula. Dia run semula. Dia continue. Nampak? Executing. Program A, service A. Okay. Bila dah executing, tak sempat siap, masuk interrupt C, program C. Tak sempat siap, tak sempat selesai interrupt A ni, masuk interrupt C, program C. Di mana interrupt program C, the priorities is higher than program A. So nak tak nak, CPU akan suspend lagi sekali program A. So bila suspend, dia akan masukkan semula program A dalam stack. Okay. And then dia akan laksanakan program C, interrupt C. Laksanakan interrupt C. Okay, semasa dilaksanakan interrupt C ni, tak ada apa-apa interrupt program lain yang kacau. So berjaya selesaikan program C, completed. So bila completed, dia akan ambil balik program A dalam stack tadi, keluarkan. So dia akan execute. Dia akan sambung semula program A. So tak ada interrupt yang ganggu, berjaya complete program A,
And then dia akan ambil the original program dalam stack tadi, dia akan ambil, dia akan laksanakan pula original program kita, current work kita, tengah main game tadi. Kita sambung semula, kita boleh sambung semula main game tadi. Executing, sampailah dia completed, sampailah awak habis main game, completed, selesai. Okay. So ini yang berlaku bila multiple interrupt occur. Okay. Macam mana CPU handle multiple interrupt. Alright. So usage of interrupt, apa kegunaan interrupt ni sebenarnya? Kenapa perlunya interrupt ni? Okay. So the way which an interrupt is used depend on the nature of the device. Okay, device kita ada macam-macam device, depend on the nature. There are several ways in which interrupt are used. Contohnya as an external event notifier. Apa maksud dia? External device kita contohnya keyboard, mouse, printer, okay. Apa lagi external? Wi-Fi, okay. Microphone, video cam, okay. Semua tu adalah external event notifier. Kita tengok apa kegunaan external event notifier. Contoh, okay. Contohnya keyboard, kat sini keyboard, katalah saya gunakan contoh mouse. Okay. Mouse kita, okay. Katalah kita tengah run program ni, original program executing ni, kita tengah run program. Datang interrupt. Datang interrupt occurs. So we need to suspend our program. Okay, kita hold sekejap. Okay. So interrupt occurs ni dia perlukan some input from our mouse. Contoh katalah keluar dekat komputer kita. Okay. Do you want to restart now? Contoh. Okay. Ada dekat sini yes, ada dekat sini no. Okay. So kita pun ambil mouse kita ni, kita ambil mouse kita pergi dekat no ni, kita klik no. So mouse kita tu external event notifier. Akan beritahu, akan menyelesaikan interrupt tersebut. Apa ni? Input character. Special character, adakah yes ataupun no? Jika saya klik no, so kita akan exit the interrupt. Kita akan exit the interrupt and then kita akan resume execution of our original program tadi. Main game tadi. Okay. Tapi kalau kita klik yes, dia akan selesaikan yang interrupt tu dahulu. Dia akan restart dahulu semua sampai habis, baru you boleh open balik you punya original program execution. So ini adalah external event notifier apabila melibatkan external device. Okay. Completion signal ini biasa kamu jumpa. Contohnya waktu you download video ke, download file ke, habis you download file, keluar perkataan, okay, your file has been downloaded ataupun successfully downloaded. So itu dia nak bagi tahu, dia interrupt sekejap awak, dia kacau sekejap awak, kata okay, file awak dah siap. Itu je. Dia interrupt awak sekejap. Awak tengah main game ni tiba-tiba terkeluar, okay, file yang awak download tadi dah siap. Dia beritahu macam tu je. Ini salah satu lagi kegunaan interrupt. Nak bagi tahu something dah selesai. Okay. Contoh lain printing proses. Okay. Katalah dalam slide saya sekarang ni ada 39 slide. Okay, 39 slide. So sementara saya print 39 slide ni, saya pun buka game. Sama juga. Tengah buka game, so printer pun print one by one. Tengah main game, tiba-tiba stop, terkeluar kata your printing process has been finished. Selesai, print semua 39. Okay, mana dah selesai print semua 39 slide. So mana dia kacau awak sekejap, beritahu bahawa urusan tu dah selesai. Completion signal. Ini kegunaan, salah satu kegunaan interrupt. Okay, so ni boleh baca. Okay, cara berlakunya untuk print handler, untuk print ni, and allocating CPU's times ni ada melibatkan task manager. Just baca sahaja yang ni, okay, tak ada apa yang terlalu detail sangat. Okay, janji you faham. Okay, and lastly abnormal event indicator. Abnormal event indicator ni tak nak dia terpaksa kacau awak. Sebab apa? Sebab dia melibatkan sistem dalam komputer. Event that affect operation of the computer. Contohnya kalau you belajar C++ sebelum ni, kita ada
beberapa type of error. Kita ada logic error, kita ada syntax error, kita ada runtime error. Okay. Contohnya syntax error, apabila dalam coding tu kita buat C equal to 100 divided by 0. Mathematical error. Sebab apa? Sebab kita nak divide by 0 tak boleh, dia akan jadi infinity. Okay. So bila kita run, kita compile dan kita run C++ tu, okay, dia akan keluar satu pop-up kata dia a runtime dia runtime error in your coding. Okay, so kita tak boleh nak run coding tu. Kita kena stop dulu, kita kena baiki dulu coding ni 100 divide by 0. Ni contoh. Sebab apa? Sebab dia akan affect komputer. Okay. Example execution of illegal instructions such as division by 0. Komputer tak boleh nak selesaikan perkara tu. Okay. Contoh lain hardware error, okay, such as power failure, okay, bateri lemah. Okay, tengah main game, bateri lemah, tiba-tiba terkeluar daripada game, beritahu, okay, you need to charge your battery now. Contoh. Okay, abnormal. Okay, contoh lain, you tengah main game, tiba-tiba keluar blue screen. Okay, dia akan beritahu, sebenarnya itu adalah indikator bahawa RAM awak problem sekarang ni. RAM ke ataupun beberapa hardware dalam you punya motherboard problem. Contohnya blue screen tu selalunya bermain dengan RAM lah. Okay. So itu adalah abnormal event indicator yang melibatkan sistem. Melibatkan sistem, ada error dalam sistem, dia akan keluar event indicator. Dia akan keluar interrupt program. Bagi tahu apa masalah ni. Okay. So selesai chapter 5A. Alright. Selesai chapter 5A. So kita akan continue chapter 5B. 5B ni dia agak penting macam saya kata tadi. Sebab apa? Sebab chapter stack ni memang akan masuk dalam, bukan saya nak kata memang, tapi mostly setiap semester memang masuk soalan stack ni. Okay, cumanya semester ni saya tak sure lah sebab saya tak buat soalan. Okay. So kita akan cover stack. Okay. Kita akan cover stack, direct memory access dengan bus ni kita akan cover selepas ni. Okay, kejap lagi. Kita akan cover stack dulu sebab stack ni yang paling banyak dia tanya. Okay. Kita akan pergi ke stack dahulu. Okay. So stack. What is stack? Stack is used by computer to store information. Kita nak simpan information from register temporary. Kita nak simpan sekejap sahaja data-data dalam register. Contohnya kita nak simpan data-data akhir setiap program kita. Saya akan tunjukkan. Okay. This is because there is limited number of register inside the microprocessor. Kita ada berapa banyak je register dalam microprocessor. Dalam CPU kita ada register AX, general purpose register, kita ada segment register. Okay, tak banyak pun register kita. Okay. Dan salah satu register yang ada juga adalah stack segment dan juga stack pointer register. Okay, so kita tambah lagi dua register untuk membantu. Okay, limitation of number of register. Okay, so the two main register to access the stack are stack segment dan juga stack pointer. Okay, so saya akan tunjukkan kejap lagi kegunaan stack. Okay, there are two type of stack, hardware stack, software stack. Apa itu hardware stack? A number of register are set aside within the processor. Okay, ini yang saya kata tadi, dalam CPU memang dah ada register untuk stack segment dan stack pointer. Disebabkan dalam CPU tu sendiri ada register stack. Okay, advantage dia, lajulah transfer rate dia. Okay, sebab apa? Sebab ada register stack dalam CPU. Kita tahu bahawa register adalah speed yang paling laju, betul? So rapid access time. Disadvantage dia adalah limited number of register ataupun space lah ataupun storage. Mana dia? Ataupun storage.
storage. Okay. Limited number of register mengakibatkan hanya sikit sahaja data yang boleh disimpan dalam stack register ataupun dalam register. So the advantage dia limited number of register. Ini hardware ni maknanya dia memang ada dalam CPU. Software stack ni, software ni adalah benda yang bukan fizikal. Dia ada bentuk virtual. Okay, contohnya game kita boleh sentuh ke game tu? Tak boleh. Kalau register kita boleh sentuh register tu. Register tu ada chip dia dalam CPU. Okay. RAM, kita boleh sentuh RAM. Hard disk, kita boleh sentuh hard disk. Tapi software, games, Microsoft Word, okay, Google Chrome, okay, apa lagi software ada? Windows 7, Windows 10, kita boleh pegang ke software tu? Tak boleh. Okay. Jika tak boleh, bila tak boleh, kat mana dia nak simpan stack? Dia akan simpan stack di dalam RAM. Dia akan ambil sedikit bahagian di RAM untuk dijadikan stack untuk software tersebut. Untuk menyimpan stack. Okay, dia akan menggunakan RAM. Okay, for temporary storage. Okay. Bila kita menggunakan RAM ni nilai besar sampai 16 gig. Jauh sangat bezanya dengan capacity of register. RAM ni sangat besar. Berpuluh-puluh beribu kali ganda besarnya berbanding dengan register. Okay, so advantage dia ialah are almost unlimited size compared to hardware stack. Okay. However, the advantage dia adalah slow access time. Sebab apa slow? Sebab RAM adalah lebih slow daripada register. So itu adalah disadvantage dia. Okay. Advantage pada hardware stack adalah disadvantage pada software stack. Dia terbalik je. Okay. Advantage pada software stack which is unlimited size adalah disadvantage kepada hardware stack which is limited number of register ataupun storage. Okay. Stack function usage, when a subroutine is called, when the interrupt occurs. Okay, kita akan simpan dalam stack. Jadi saya akan tunjuk. When stack instruction occurs, bila melibatkan instruction stack, contohnya kita ada push, sebenarnya kita tak masuk pun. Kita tak belajar pun push dalam assembly language, tapi sebenarnya ada instruction push, ada instruction pop which is berkenaan dengan stack. Okay. To store data when the most recently used data will also be the first needed. Lagi saya akan tunjukkan apa maksudnya. Efficient way of storing intermediate data value during complex calculation. Lagi pun saya akan tunjukkan. Okay. So the stack address is built 1 byte at a time. Okay, kita ada stack. Ini contoh stack, rupa stack. Okay. Setiap ni menyimpan 1 byte. Okay, setiap dalam stack ni menyimpan 1 byte. 1 byte, 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 1 byte. Macam memori, sebiji macam memori. Memori pun menyimpan 1 byte. Okay, 1 byte sama dengan 8 bit. Okay, 8 bit sama dengan 2 digit hexa number. Okay, sebab tu kita boleh simpan AF 2 digit sahaja. Kita boleh menyimpan 9D hexa number. Kita boleh menyimpan 10, kita boleh menyimpan 5E, 2 digit hexa number sahaja dalam stack. Sama macam memori. Similar to the memory operation. Stack operate by last in first out. Apa itu last in first out? Contohlah kalau kita apply LIFO ni, last in first out ni dalam kedai makan ataupun KFC ke, pizza ke, okay, food court ke, katalah KFC. Okay, KFC. So Izzah Ukailah, okay, sampai dulu dia order kat KFC. Beratur order kat KFC. Order ke KFC, sementara tunggu siap, datang pula Faiz. Okay. Customer kedua, datang order. Sementara tunggu order siap, datang pula Fakih. Okay, Fakih customer ketiga datang, order. Lepas tu Fakih ni datang order dah siap, Fakih dapat dulu. Okay, so sebab tu dia tak sesuai. LIFO ni digunakan pada kedai-kedai makan ke, banyaklah tak sesuai LIFO ni sebenarnya, tapi cuma ada certain case yang perlukan LIFO ni, last in first out ni. Itu maksudnya Ahmad Fakih tadi last masuk order, tapi dia first yang dapat order. Dia last customer yang masuk, tapi dia yang dapat serve. Dia yang first di-serve oleh KFC. Order dia siap dulu contoh. Okay.
Walaupun tak banyak kes yang melaksanakan last in first out ni, tapi ada certain operation yang memerlukan stack punya operation ataupun last in first out ni. Contohnya interrupt. Kalau kita baca sebelumnya tadi, when an interrupt occurs, when a subroutine is called, when stack instruction occur, semua ni memerlukan stack. Saya akan tunjukkan. Okay. The last byte put on the stack will be the first byte retrieved from the stack. Samalah. Last byte ni tadi Faqih. Faqih last byte yang masuk dalam stack will be the first byte retrieved from the stack. Dia juga yang akan first keluar daripada stack. Okay, itu maksud dia. Saya bagi saya bagi contoh sikit. Okay, ni stack kita. So kita ada data AX, kita ada data BX, kita ada data CX. So data AX yang kita masukkan dulu AX. And then kita masukkan data BX. And then kita masukkan data CX. Okay. So bila kita nak keluarkan apa-apa data daripada stack ni, dia akan keluarkan CX dulu. Selepas keluarkan CX, baru dia akan keluarkan BX. Selepas keluarkan BX, baru dia akan keluarkan AX. Itu maksud stack. Last in, first out. Okay. So example of operation to store data into stack, kita akan gunakan push. Kita nak masukkan data dalam stack, macam AX ni nak masuk dalam stack, kita akan gunakan word push. Tolak. To retrieve data daripada dalam stack ni, kita nak keluarkan CX daripada stack. Kita nak keluarkan BX ni daripada stack. Kita nak keluarkan AX ni daripada stack. We will use instruction pop. Okay, we will use instruction pop. Okay, now saya akan tunjukkan satu contoh operation stack ni. Saya akan buka balik chapter 5A. Contohnya di sini, macam mana kita apply pada interrupt. Ini dia. Okay, ini adalah interrupt yang kita baru discuss tadi. How CPU handle multiple interrupt. Okay, tengah kita run game, tiba-tiba datang interrupt A, lepas tu datang interrupt B, datang interrupt C. Macam mana CPU handle this multiple interrupt using stack. Okay. Stack diperlukan untuk selesaikan masalah multiple interrupt ni. Okay. So, kita ada satu stack kat sini. Okay, ni stack. Okay. So, right now, original program kita tengah run. Okay. Bila tengah run, executing, tengah run, tengah-tengah main game, katalah ini RAM kita. RAM. Okay. Ini stack. Okay. RAM. Okay. Macam saya kata tadi, stack boleh ada dalam memori. Ini memori. RAM. Okay, memori. Okay. Let's say lah ini original program kita. Original program. Okay. Original program. Okay. Ini stack. Ini program A. Ini program B. Ini ada satu lagi program C. Program C. Okay. Program A ni nak selesai ni sebanyak ni lah. Sebanyak ni. Besar ni. Okay. Program B nak selesaikan sebanyak besar ni. Okay. Ini program Ori yang tengah kita jalankan sekarang ni. Tengah main game. Ini program A. Interrupt A. Ini interrupt B. Ini interrupt C. Okay, saya ada terangkan juga semalam. Okay, berkaitan dengan ni. Okay. So, tengah kita run, katalah komputer tengah run kat sini, sampai kat sini dah run, sampai sini run, tengah run, okay. Sampai kat tengah-tengah ni, data dekat tengah-tengah ni, tiba-tiba masuk interrupt A ni. Masuk interrupt A ni. So, bila masuk interrupt A ni, apa yang CPU buat, dia hold sekejap kat sini, the last instruction yang tengah run tadi, dia hold, dia ambil data ni, merah ni, dia ambil data ni, dia simpan dalam stack. Masuk dalam stack. So, data tu masuk dalam stack.
So original program ada dekat sini. The last instruction yang kita tengah run tadi. Okay, the last instruction. Okay, so original program kita dalam stack. Okay, and then bila program A datang, so daripada sini CPU kita tadi dia terus jump ke program A. Dia terus jump ke program A. Okay, so jump ke program A. So now kita executing program A. Tadi dah suspend. Suspend ni maksudnya dia masukkan dalam stack. Ni, the latest ataupun the last instruction dalam original program tadi dia masukkan dalam stack. Sebab apa dia masukkan the last instruction? Sebab bila kita nak dah selesai interrupt nanti, kita nak run balik, kita nak continue the original program tu, kita akan refer pada ni dalam stack ni. Okay. So now kita tengah run program A, tengah run, dia tengah run ke sini sampai masuk ke next memory, sampai je sini interrupt B masuk. Tiba-tiba interrupt B masuk. Okay. Interrupt B masuk, program B masuk. So apa yang CPU buat, dia ambil interrupt A ni, program A, dia simpan juga dalam stack. Okay. Dia simpan dalam stack, so masuklah satu lagi data dalam stack program A. The latest ataupun the last instruction dalam program A, dia akan masukkan kat sini. Alright. And then bila dah program B kacau, so sampai dekat sini dia terus pergi jump ke program B. Dia terus jump ke program B. So dah suspend, dia dah hold dah program A, dia jump ke program B, dia execute program B. Run, tak ada pun gangguan daripada apa-apa interrupt. Selesai, finish, completed, and then dia go back to stack. Dia masuk dalam stack, dia ambil yang paling atas. Apa yang paling atas sekarang ni adalah program A, betul? Program A adalah yang paling atas. So dia ambil program atas, dia keluarkan, dia pop, dia keluarkan daripada program A ke atas, and then dia continue, masuk kat sini. Okay, program A address dia dekat sini. So dia pergi dekat sini. Okay. So pergi dekat sini, so dia continue jalan dekat program A ni. Continue. Okay. Sampai dekat sini, merah ni tak habis lagi. Sampai dekat sini, tiba-tiba program C masuk. Akan suspend, terpaksa suspend, stop. Sebab apa? Sebab program C masuk, interrupt C masuk. So address dekat sini, data dekat sini, dimasukkan dalam stack. So dah keluarkan A tadi, kita masukkan balik semula A. Padam A ni, kita masukkan balik semula A. Tapi data dia sedikit berbeza sebab kita dah berjaya run sedikit program A tadi. So program A ni dia dah sedikit berbeza data dia. Memory address dia dah berubah sikit sebab kita dah berjaya run ni, executing ni, kita dah berjaya run sedikit. Okay. So program A masuk balik dalam stack and then dia laksanakan program C. So daripada program A kat sini jump ke program C. Okay. Jump ke program C, executing, dia laksanakan program C, interrupt C, laksana sampai akhir completed, berjaya complete. Bila dah complete, dia akan ambil balik program A dalam stack ni, dia akan ambil, dia akan pop balik. Dia akan pergi ke stack, dia akan cari mana yang paling atas which is program A. Okay, program A yang paling atas, so we need to solve the program A. So dia ambil memory address of program A, dia akan pergi ke A balik. A balik, dia run, selesai, complete. So bila complete program A, barulah dia pergi ke stack. Dia pergi ke stack lagi sekali, dia ambil pula ORI program ni. Dia ambil ORI program, bawa keluar, dia akan laksanakan ORI program. So daripada stack ni, dia akan pergi balik ke ORI program kat mana tadi? Kat sini. Ini baru dia akan laksanakan, laksana. Baru dia akan laksanakan sampai complete. So inilah kegunaan stack. Kalau tak ada stack, kita tak boleh nak solve multiple interrupt. Mungkin kena ada cara lain. Okay, so cara yang termudah adalah menggunakan stack. Alright. Stack pointer. Okay, kat mananya bermulanya stack tu adalah di stack pointer. Okay.
Stack. Kalau kita ada push, make sure ya, kalau soalan tu berkaitan dengan push, okay, bila dia kata stack pointer 1FF3, contohlah ini memory address, stack pointer ni rujuk pada memory address. Okay. So make sure push ni letak di bahagian bawah-bawah sikit. Contohnya dekat sini 1FF3. So ini adalah stack pointer. Letak dia dekat sini bawah. Okay. Tapi kalau kita jumpa stack, soalan dia suruh pop. Kalau pop, kita ada baca kita ada banyak address dalam stack ni. Okay. Dia nak 1FF3 juga. So 1FF3 ni ada bahagian di paling atas, FFF3. So ini adalah stack pointer. Okay. Ini maksud dia. Keluar je soalan, awak kena pastikan dulu. Dia nak push ke, dia nak pop. Ataupun dia nak kedua-duanya. Kalau dia nak kedua-duanya, letak kat tengah-tengah. Satu FF3 ni letak tengah-tengah. Cara dia letak tengah-tengah. Mudah. Kalau gabung, you tengok soalan tu dia gabung, dia letak tengah-tengah. Okay. So, contoh soalan dekat sini. Pushing onto stack. Nampak? Soalan dia push. Push maksudnya SP ni stack pointer. Kita tahu bahawa stack pointer bermula pada 1, 2, 3, 6. Ni memory address. Memory address 1, 2, 3, 6. So kita ada satu stack kat sini. Soalan dia nanti ialah show the content of the stack. Dia nak tengok content of the stack. So kita kena lukis stack kita. Ni stack kita. Kecilkan sikit. Okay. Ni stack kita. Buat siap-siap beberapa address, memory address kat sini. Stack kita lah. Okay. Alright. So stack pointer 1, 2, 3, 6. Nampak perkataan pushing ni, kita letaklah dekat bawah. Tak semestinya paling bawah lah. Nak letak kat yang kedua pun boleh, ketiga pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So let's say lah saya letak dekat paling bawah. 1, 2, 3, 6. Okay, 1, 2, 3, 6. Make sure untuk address ni, dia dalam bentuk hexa. Jangan salah. Okay, ramai yang salah. Katalah stack pointer kat sini dia letak kat sini 200 hexa. Katalah dia letak macam ni 200 hexa. So 200 hexa kita letak dekat sini. Kita tahu bahawa ni pushing. So kita letak paling bawah 2000. So bila kita nak susun memori dia, kalau pushing kita kena decrement by 1, decrease by 1. Sebab apa kita letak paling bawah? Sebab kita nak decrease by 1. 2000 bila kita decrease by 1, 2000 tolak 1 sama dengan berapa? Faiz. 2000 tolak 1 berapa? Ada tak Faiz? Hmm. 2000 in hexa. 2000 in hexa kalau saya guna calculator. Hexa 2000, nampak saya tulis 2000 tolak 1 sama dengan 1FFF. So atas daripada 2000 ni adalah 1FFF. Jangan confuse, you anggap 2000 ni dalam desimal, you letak kat sini 1999. Salah. Bukan dalam desimal, dia dalam hexadesimal. Okay, so 2000 tolak 1, 1 FFF. 1 FFF tolak 1 jadi 1 FFE. 1 FFD. Selepas sebelum E adalah D. Sebelum D adalah C. 1 FFB. 1 FFA. Okay. Ini kita ada satu lagi kat sini. 1 FF. Okay. Sebelum A tolak 1 sama dengan apa? A adalah 10. 10 tolak 1 sama dengan 9. So sini 9. Okay. Kena susun macam ni. Okay. Ini adalah stack kita. Dan ini adalah memori kita. Kalau pushing, kita kena decrement by 1. Letak 1 kat bawah ni.
decrement by 1. Tolak 1, tolak 1, tolak 1. Ini adalah memory address kita. Okay. So now, show the content of the stack as each of the following instruction is executed. Okay. Sorry yang ni kita buat 1, 2, 3, 6. Okay. So saya tukar balik. Dia bukan, yang ni saya buat contoh saya 2000. So saya padam balik. Okay. So kita start stack 1, 2, 3, 6. So sebelum 1, 2, 3, 6 adalah memory address 1, 2, 3, 5. Sebelum 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 0. Atas dia berapa? 1, 2. 3 tolak 1 jadi 2. 0 tolak 1 jadi F. Jangan 9 pula. Jangan 29 pula. 2F. Okay. So ini adalah stack pointer kita. So jangan usik stack pointer kita. Okay. Ini stack pointer kita. Okay. So now. Dalam AX adalah 2, 4, B6. Dalam BX adalah 8, 5, C2. Dalam DX adalah 5, F9, 3. Okay. So AX ni sama saja macam assembly language. Di bahagian kiri ni adalah AH, di bahagian kanan adalah AL. Okay. BX di bahagian kiri ni adalah BH, okay, high. Di bahagian kanan adalah B low, L. DX di bahagian kiri adalah DH, DL. Okay. So now kita ada dua cara untuk pushing on the stack, onto stack, sama ada menggunakan Little Indian okay. Kita ada dua cara. Sebelum ni kita dah belajar menggunakan Little Indian ataupun Big Indian. Kalau soalan ni tak bagi tahu kena guna Little Indian ke ataupun guna Big Indian ke, automatik kita akan guna Little Indian. Little Indian adalah dia punya default. Sebab apa default? Sebab Intel microprocessor, Intel architecture menggunakan Little Indian. Okay. Kalau soalan tak bagi tahu kena guna Little Indian ke ataupun Big Indian, gunakan Little Indian. Little Indian adalah default. Okay. So Little Indian ni macam mana? Apa cara dia? Little Indian cara dia ialah hide byte. Hide byte ni merujuk kepada mana? Merujuk kepada di bahagian kiri. Dalam register ni merujuk kepada bahagian kiri. AH, BH, DH, CH. Ini hide byte. Hide byte akan disimpan ke dalam hide address. Hide address. Okay. Hide address ni maksud dia apa? Address yang paling tinggi selepas stack pointer. Mana address paling besar? 1, 2, 3, 5. Ini address yang paling besar. Hide address. Okay. Dan low byte ni adalah apa? AL, BL, DL. Di bahagian kanan. Side di bahagian kanan untuk register ni. Okay. AL, BL, DL. Akan dimasukkan ke dalam low address. Address yang rendah. Address yang rendah adalah di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 adalah lebih rendah daripada 1, 2, 3, 5. Yang lain-lainnya abaikan. 1, 2, 3, 3 abaikan. 1, 2, 3, 2 abaikan. 1, 2, 3, 1 abaikan. Sebab apa? Sebab push AX ni hanya melibatkan AX. AX ni melibatkan 4 digit hexa number. Dia akan melibatkan 2 sel ni sahaja. So sel yang lain ni tak libat. Now, dia suruh push AX. Nilai AX ialah 2, 4, B6. So kita nak masukkan nilai AX ni, kita nak push, masukkan AX ni ke dalam stack. Okay. So kita nak jatuhkan AX ni kita nak jatuhkan ke dalam stack. Okay. So macam mana dia susun? Hide byte, which is 24 di bahagian kiri, akan masuk dekat hide address. Akan masukkan address yang paling besar, which is 1, 2, 3, 5. So 24 masukkan dekat sini. Okay. Low byte akan dimasukkan dekat low address. Low byte
di mana? Di bahagian kanan ni, B6 ni. Akan dimasukkan dekat low address. So low address 1234 dengan 1235 mana lagi kecil? 1234. So B6 kita masukkan dekat sini. So selesai satu instruction push AX. Kita dah masukkan content dalam AX ke dalam stack. Ini stack kita ni. Okay. Now instruction kedua push BX. Sama juga BX 85 adalah height byte. So akan masuk ke dalam height address. So now height address yang paling tinggi sekarang ni adalah 1233. So 85 kita masukkan dekat sini. Low byte which is C2 kita akan masukkan dekat low address. Low address dia melibatkan dua sel ni sahaja. Low address 1232 adalah lebih rendah daripada 1233. So kita masukkan dekat 1232. So C2 kita masukkan dekat sini. Okay. So push BX pun selesai. Now kita nak push DX. Okay, kita nak push DX. Apa yang berlaku ialah DX, DH ni adalah height byte. Kita nak simpan dia dekat height address. So height address sekarang ni adalah 1231. 1231 kita akan simpan 5F. Dan lower byte which is DL kita nak simpan dekat lower address. Lower address hanya merujuk pada dua sel ni saja. 1230 adalah lebih rendah daripada 1231. So 93 akan dimasukkan dekat sini. Okay. And then atas daripada 93 ni adalah the current stack pointer. 122F. Adalah stack pointer. So stack pointer dah bukan dekat sini dah. Stack pointer dah berada di sini dah. Maknanya apabila interrupt berlaku, yang kita buat tadi contoh tadi, bila interrupt tu dah selesai, dia akan ambil the latest ataupun the last data yang masuk ni, which is 1230 kat sini. Akan ambil untuk run 1230. Memory address 1230. Okay. So ini adalah jawapannya. Okay, kita check. So awak tengok 1236. Yes, 1236 adalah kita punya stack pointer. Okay. And then kita ada 24 B6 85 C2 5F 93. So 24 B6 85 C2 5F 93. So stack pointer kita berada di mana? Stack pointer kita berada di sini. 1 2 2F. Sini adalah stack pointer kita. Okay. So finally stack pointer is 122F. Senang sahaja nak dapatkan markah. Jangan sia-siakan. Okay, memang akan keluar soalan. Cumanya bentuk sahaja berubah. Mungkin dia nak confusekan awak. Okay, so awak kena berhati-hati. Dia kena fahamkan betul-betul soalan. Okay, contoh untuk popping pula kita nak keluarkan. Pop. Okay, pop ni kita nak keluarkan daripada stack. Kali ni dia dah bagi stack siap-siap dekat sini. Ini adalah stack kita ni. Okay, tadi kita nak masukkan dalam stack. Sekarang ni dia dah sediakan stack, kita nak pop, nak keluarkan dia masukkan ke dalam register. Okay, so given the following stack and stack pointer equal to 18FA. Sebab apa 18FA ni kat bahagian atas? Sebab kita nak popping. Okay, bila kita pop, please ingat, bila kita pop, kita akan increment the address by 1. Increase by 1. So bila kita increase by 1, 18FA tambah 1 jadi 18FB, tambah 1 lagi jadi 18FC, 18FD, 18FE, 18FF, 1900. Kenapa lepas 18FF ni jadi 1900? Sebab dia dalam bentuk hexadecimal. Habis je FF ni jadilah 00. 1091. Nampak? Kalau popping dia akan tambah 1. Memory address. Dia akan tambah 1. Okay. So, ini adalah stack kita. Kita akan start daripada atas. Kita nak ambil data ni, kita akan start daripada atas. Okay. So, show the content of the stack and register after executing the following instruction. Apa instruction dia? Kita tengok. Instruction dia adalah pop CX, pop DX, pop BX. So, saya type balik. Instruction dia. Pop, apa tadi? CX. Pop CX, DX, BX. Pop CX, pop DX, pop BX. Okey, sama. Ini instruction. Dia akan bagi instruction, selesaikan. Dia nak tahu apa nilai dalam CX,
apa nilai dalam dx, apa nilai dalam dx. Ini yang dia nak. Okay. So cx kita sediakan ruangan jawapan, dx sediakan ruangan jawapan, dx sediakan ruangan jawapan. So cx boleh menyimpan 4 digit, sama macam saya kata tadi, 4 digit. Yang ni adalah ch, ini adalah cl. Height, low. Boleh ingat? Bahagian kiri adalah height, bahagian kanan adalah low. Sama juga dengan dx. Sama juga dengan bx. Height dengan low. Okay. Saya buat macam ni lah. Ini biasa kita buat sebelum ni. Height, low. Okay. So now soalannya adalah first kali instruction kita nak pop cx. So pop cx, apa tadi little Indian tadi? Dia punya rules apa tadi? Little Indian rules dia hide byte simpan dalam hide address. Low byte simpan dalam low address. Ingat ya, ini rules dia. So kita nak bermula daripada sini, dua memori ni. Dua sel ni kita nak mula. Hide byte which is dekat bahagian kiri, hide byte cx. Kita nak simpan dia daripada hide address. So daripada dua ni, 18FB dengan 18FC, mana satu yang hide address adalah 18FC. So kita ambil 14 ni, kita akan simpan dia dekat hide byte. Hide byte. 14. Hide byte, bahagian kiri. Ya. Okay. And then low byte, which is di bahagian kanan ni, kita nak simpan apa? Nak simpan daripada low address. Low address adalah 18FB. So 23 ni kita akan simpan dalam sini. So kita akan cut, kita akan buang. Kenapa kita cut? Maknanya kita buang. Kita keluarkan 23 dengan 14 ni daripada stack. Okay. So right now, stack pointer kita berada di sini. Ataupun tak payahlah, step pointer ni kita tulis last lah. Okay. Alright, step pointer kita tulis last. Okay. So selesai dah satu instruction, pop cx. Now kita nak pop dx. Kita nak pop dx, kita nak keluarkan data daripada stack ni, kita nak masukkan ke dalam dx. Guna follow rules ni, little Indian ni, hide byte, which is di bahagian kanan ni, di bahagian kiri ni. Kita akan ambil data daripada hide address. So refer pada dua sel ni saja. Hide address mana? 18FE. So ambil data dia 2C, letak dekat hide byte 2C. So low byte akan ambil data daripada low address. So low address adalah 18FD, 6B. 6B akan disimpan dekat sini. So kita dah buang, kita dah pop 6B, kita dah pop 2C. Okay. Maknanya data kat sini ada kosong-kosong lah, kosong-kosong. Tak ada data. Kosong. Sebab apa? Dah dikeluarkan. Kosong nilai dia. And lastly, instruction ketiga, pop bx. Pop bx. So now, hide byte, bx hide byte di bahagian kiri. Kita akan ambil data daripada hide address. So akan refer pada dua ni saja, dua sel ni saja. So hide address is 1900. So ambil data dia F6, simpan dalam BH. Dan juga low byte akan menyimpan data daripada low address. So low address yang ni, so 91 ni kita akan ambil, kita akan simpan dekat sini. So kita dah pop yang ni, kita dah pop yang ni. So stack pointer dia berada di mana? Sekarang stack pointer dia berada di sini. Stack pointer. Tolong ingat, stack pointer pun dia nak tahu juga. So, letak satu lagi kat sini, stack pointer equal to 1901. Macam tu. Okay, so yang penting jawapan ni adalah Cx equal to 1423, Dx equal to 2C6B, Bx equal to F691. Dan juga lastly, stack pointer equal to 1901. Siap. Itu sahaja. So push dah, pop pun dah. Okay, so sama saja. Okay.
So 23, 14 ni sama, nilai dia sama. SP ni silap ya. Ini 1901 ni. Silap. 1901. Tolong tukar ya dekat note awak, tolong tukar 1091. Silap. Okey. Sikit lagi nak habis. So Little or Big Indian. So Little Indian yang saya terangkan tadi, the high byte goes to the high address. The low byte goes to the low address. Ni saya dah terangkan tadi. Kalau soalan tu minta dalam bentuk Big Indian, apa you kena buat? The low byte goes to the high address. The high byte go to the low address. Dia berlawanan. Berlawanan tu maksud dia terbalikkan je lah. Contohnya dekat sini, ini adalah Little Indian. Ini adalah Big Indian. Kalau awak takut lupa, awak type siap-siap. Okay. Low byte goes to high address. Dia terbalik. High byte go to low address. Type siap-siap. Takut lupa. Bila keluar soalan ke apa, type siap-siap. So now, kita ada CX, kita ada DX, kita ada BX. Okay. Kacau lah bulat ni. Okay. Alright. So now, instruction first, pop CX. So pop CX, kita akan bermula di sini. Saya tarik balik lah kat sini. 2, 3, 1, 4, 6B, 2C, 91, F6, 25. So saya tarik balik ya. Yang ini dia dah siap potong dah ni. Dah siap potong. Okay, saya tarik balik. Katalah kita tak potong apa-apa lagi, tak buat pop apa-apa lagi. So now pop CX menggunakan Big Indian. Okay. So pop CX, kita akan refer pada dua sel ni sahaja. Low byte di bahagian mana? Di bahagian kanan. Okay, ni CH, ni CL. So low byte di bahagian kanan. Akan ambil pada address height. Address yang paling tinggi. Address paling tinggi adalah di FC. Okay, FC adalah paling tinggi daripada FB. So, ambil data daripada FC, letak dia dekat low byte. 14. Okay. And then high byte simpan dekat low address. High byte kat mana? High byte adalah di sini. Ambil daripada low address, compare FB dengan FC. FB ni lebih rendah. So ambil file 23, simpan dekat high. Okay, selesai pop CX. Now pop DX. So DX, low byte adalah merujuk pada di bahagian kanan. Ambil daripada high address. So high address kita hanya refer pada dua ni saja. High address adalah FE high, bukan FD. FE. So ambil data daripada FE ni 2C letak dekat high. Dekat low. 2C. Okay. High byte referring to low address. So high byte referring to bahagian kiri DX. Low address adalah di sini FD. So 6B ni kita ambil. Dan jangan lupa potong ya, setiap kali you ambil, you letak dekat register, you potong. Setiap kali you ambil, you potong. Jangan tak potong. Kalau tak potong, kita assume data tu masih ada dalam stack. So, kena potong. Okay. And then 91. Okay. Pop BX. Okay. Pop DX selesai. Pop BX. Okay. Now, pop BX. Low byte, kita hanya refer pada dua kolom ni, dua sel ni sahaja. Low byte referring to bahagian kanan. Ambil daripada high address. High address adalah F6. Letak F6. High byte ambil daripada low address. Low address adalah FF. So ambil 91 letak kat sini. So pop keluar. So ini adalah jawapan untuk Big Indian. Terbalik. Kat sini 14-23. Kat sini 23-14. Terbalik sahaja. Okay. So Big Indian terbalik dengan Little Indian. Cuma jangan confuse. Okay, tolong ingat Little Indian macam mana, Big Indian macam mana. Okay. Sikit lagi. Okay. Nampak ni?
all Intel microprocessor and many mini computers use Little Indian method. Sebab itulah kita ambil ni sebagai default, Little Indian. Kalau tak keluar dalam soalan menggunakan Little Indian ke Big Indian, so awak kena guna Little Indian. Tak kira lah komputer yang awak pakai sekarang ni Mac ke, okay, guna saja Little Indian. Okay, mana-mana yang biasa guna Mac ke, okay, Apple ke, mungkin dia menggunakan Big Indian. Tapi jangan. Kalau keluar soalan dia tak beritahu nak guna Little Indian ke Big Indian, so awak kena guna Little Indian. Okay. Exercise ni nanti awak buat, kita akan discuss nanti. Okay. Nampak ni soalan dia beritahu arrange the words in the stack using Big Indian and Little Indian. Nampak? Dua-dua kena guna. So awak kena paparkan kedua-dua ni lah. Ni Big Indian, ni Little Indian. SP ni jangan lupa. Kena tulis juga. SP equal to 1901. Okay. So ada jenis soalan dia pelik sikit. Ini soalan last lah ni. Ada jenis soalan dia pelik sikit. Contohnya past semester question, tapi bukan semester lepas punya lah. Semester yang sebelum-sebelum ni lagi. Soalan dia agak pelik, dia akan bagi dalam bentuk byte ni. Dia akan bagi dalam bentuk byte. Apa yang awak kena faham ialah, dia tulis kat sini, given the content of register. Content of register apa? Register AX, register PC, program counter, BX, CX, DX. Ini adalah register, flag register. Ini adalah content dalam flag register. And the byte that follow the push instruction. Ini adalah keyword kedua. Dia nak dalam bentuk push. Bila nak dalam bentuk push, kita akan refer pada byte yang diberikan ni. Nilai dia 1 je kita push. Nilai dia 0 kita tak buat apa-apa. Nilai dia 1 kita push. Nilai dia 1 kita push. Tapi flag register ni tak payah masukkan sebab dia adalah flag register. Kita tak nak flag register. Kita nak register PC, AX, BX, CX, DX. Okay. Tapi kalau dia tulis juga flag register, awak, kalau dalam soalan lah, dia tulis flag register, awak kena masukkan flag register lah. Okay. BX, nampak ni nilai dia 1 nilai dia push. Kita kena push. 1 push. Okay. So kita boleh simplify kat sini. Program counter kita kena push. DX tak perlu push. Tak push ni bukan bermaksud pop ya. Tak push ni mana dia tak buat. Dia tak push. Itu maksud dia. Bukannya perlu pop. Bukan. CX ni kita perlu push. Sebab 1 nilai dia 1. BX ni kita perlu push. AX ni kita perlu push. Okay. So soalan dia. Draw the content of the stack. So kita kena lukis stack. Okay. Nak lukis kat mana? Saya lukis dekat mana ruang saya nak lukis ni. Okay, saya lukis siap-siap. Stack. Ini adalah stack. Sorry. Ini adalah stack. Lukis siap-siap. Nampak je macam kompleks soalan dia, tapi senang je. Okay, jangan terlalu risau tengok soalan-soalan macam ni. Kalau awak faham soalan tu senang je. Okay. So, kita dah draw the content of the stack. Kita dah draw the stack with related address. Macam mana kita nak tahu address the stack dengan apa? Dia akan beritahu dalam soalan ni. Jangan risau. Okay. After the interrupt occur, following the sequence of PC, AX, CX, DX, BX. Kalau soalan dia keluar kat sini, following the sequence of PC, AX, CX, DX, BX. Apa yang kita kena buat ialah kita kena susun PC yang first, AX kemudian, CX kemudian, DX kemudian dan BX kemudian. Follow macam ni. PC first, AX, CX, DX, BX. Kita kena follow macam ni. Senarai step by step yang kita kena follow. Ini step pertama, ini instruction kedua, instruction ketiga, instruction keempat, instruction kelima. Kalau keluar soalan macam ni. Tapi kalau tak keluar ayat ni,
tak keluar ayat ni, apa yang awak kena buat ialah awak rujuk balik pada byte ni, awak kena start daripada kiri ke kanan. Kena selesaikan bahagian kiri dahulu, pergi ke bahagian kanan. Okay, so saya bagi dua kondisi. Katalah tak keluar soalan macam ni. Dia tak tulis following the sequence ni. Tak ada. Padam. Saya dah padam ni. Tak ada. Katalah tak keluar soalan macam ni. Dia tak keluar following the sequence ni. Apa awak kena buat ialah awak kena run dulu awak kena run satu-satu instruction ni. PC, DX, CX, BX, AX. So awak tulis coding dia siap-siap. PC ni satu kita kena push. Push PC. Yang kedua DX kosong, so tak perlu push, so tak perlu tulis apa-apa. Tak ada berlaku apa-apa perkara. CX ni pula nombor 1 push, so kita kena push. Push CX. Okay, so flag register abaikan. Okay, BX. Okay, so perlu push ke tak? Perlu push sebab ada nilai 1 kat sini. So push BX. Dan lastly AX. Nilai dia berapa? 1 juga. So 1 kita kena push. So push. Sebab apa semuanya push? Sebab dalam soalan ni dia tulis kat sini push instruction. Soalan dia tulis kat sini push instruction. So kita kena push. Semuanya kena push. Mana yang nilai dia 1, push. Mana nilai kosong, tak perlu push. Okay. So bila nilai dia push, okay, saya buat tunjuk jawapan untuk soalan macam ni dahulu. Assume that the last item stored in the stack pointer is at location FF00. Dia beritahu siap-siap location mana kita nak mula. Okay, FF00. Okay, so kalau FF00, kita nak mula location di paling bawah ke paling atas? Fakih, kita nak mula paling bawah ke paling atas? FF00. Faiz. Atas tak? Tak boleh atas. Sebab kita push. Tadi saya beritahu dah. Kalau push, kita kena mula di bawah. Kalau pop, kita kena letak di atas. Okay, tolong ingat. Ini keyword dia. Push. So, FF00 di bawah sekali. Okay. Dan kita akan membawa dia ke atas dengan cara tolak 1, tolak 1, tolak 1, tolak 1 address dia ni. So FF00 tolak 1, kita buka calculator. Kalau kita risau salah, kita buka calculator. FF00 tolak 1, FEFF. FEFF. Kadang-kadang memang lecturer saja bagi soalan trik ni. FF00. So kita pun ingat tolak 1 dah akan jadi FE99 contoh. Sebab 100, soalan 100 kan tolak 1 jadi 99. Salah. Jangan macam ni. Dia dalam hexa. So, tolak 1 dah akan jadi FEFF. FEFF tolak 1 jadi FEFE. FEFD. Tolak 1 lagi. Tolak 1 lagi FEFC. FEFD. FEFA. FEF. Okay. Sebelum A apa? A tolak 1 jadi berapa? 9. Sebab apa? Sebab A ni 10. 10 tolak 1 jadi 9. Okay. So now by following this instruction, kita dah buat terus instruction ni. Push PC. Nampak ni? Follow PC ni 1, 2, 3, 4. Ini bagi case kalau dia tak bagi tahu following the sequence ni. Dia padam ni. Following sequence ni tak ada. Dia tak bagi tahu. So bila tak bagi tahu, dia kena buat daripada kiri ke kanan. Untuk Little Indian. Okay. So now push PC. PC ada 2. Okay. Ini ada step pointer kita. Jangan usik step pointer ni. FF00 jangan usik. Kita akan mula daripada atas je. So 2602 kita tahu bahawa 26 ni height byte. Height byte akan simpan dalam height address. So height address adalah FEFF. Compare 2 ni. FEFF adalah height byte. So 26 simpan kat sini. 02 simpan dekat sini. Okay. So selesai push PC. Now we want to push CX. Kita akan tengok nilai CX 3624. So 36 height byte. Height byte simpan dekat height address. So 36 kat sini.
24 dekat sini. Selesai. And then push BX. Kalau awak tengok dekat sini, BX dia adalah 82. Sebenarnya kalau dalam assembly language dia adalah 0082. Jangan confuse. Dia tulis 282 sini pun sama, nak trick awak juga. So jangan confuse, kena letak 0082. Dia adalah 0082. Sebab apa? Sebab register BX ni adalah 16 bit register. So dia boleh menyimpan 4 number kat sini, 0082. So 00 ni adalah high. So 00 simpan dekat high address. 82 ni adalah low. 82 ni kita akan simpan dekat low address. Okay. And then push AX. AX ni pun kena juga. So AX, tengok nilai AX F6 saja. Jangan confuse, jangan cuai. Tambah 00 belakang F6 ni. Dia kena 4 digit juga. So 00 letak dekat high order. F6 letak dekat low address. So FE F8. So FE F7 adalah dia punya SP stack pointer. So keluarlah jawapannya macam ni. So stack pointer ni dah bukan kat bawah dah. Dah tukar menjadi kat atas ni. Okay. So ini case kalau soalan dia bukan macam ni. Dia padam ni, following the sequence of PC ni. Okay. Tapi katalah soalannya macam dalam ni, dia suruh follow the sequence of PC. Dia suruh follow the sequence of PC. So kita kena susun PC ni siap-siap. So PC ni nombor 1. So PC ni nombor 1. AX ni nombor 2. CX ni nombor 3. DX nombor 4. BX nombor 5. Apa ni? Saya dah susun dah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So bila dah susun macam ni, apa kita perlu buat? Kita buatlah coding dia. Push PC, push AX, push CX. DX ni perlu push ke tak? Faiz? Faiz? DX Ya, ni saya sah. tak perlu push sebab dalam DX ni nilai dalam byte ni kosong. Oh. So kosong abaikan, nampak? Dekat sini pun tak ada push BX. Sebab apa? Sebab kosong. Okey, kiranya kalau kosong tu tak payah nak push Tak Ustaz. payah buat apa-apa, biarkan. Okey. Kalau satu tu baru kita push. Sama juga kalau soalan ada pop dekat sini, daripada push ni ditukar jadi pop. Kalau soalan ada pop sama juga macam ni, nombor 1 ni kita kena pop. Okay, nombor kosong tak perlu pop. Okay. So push CX, so DX tak perlu push. Sebab apa? Sebab nilai dia kosong, bit dia kosong. And then push BX. Okay. So ikutlah instruction macam ni. Okay. Ikutlah instruction macam ni untuk mengisi ruang dalam ni. Tadi kita ikut instruction daripada kiri ke kanan. Okay. Dari kiri ke kanan. Jika dia tak suruh follow ni. Jika dia tak suruh follow ni, awak kena buat daripada kiri ke kanan. Daripada byte ni. Byte ordering ni kita kena buat daripada kiri ke kanan. Tapi kalau dia suruh kat sini, dia suruh following the sequence of PC, AX, DX, CX, BX. So you kena follow. You kena follow ni. Saya dah tulis siap-siap kat sini. You kena buat ikut arahan macam ni. You kena push PC dulu, and then push AX, and then push CX, and then push BX. So apa jawapannya? So ini adalah you punya stack. Nak lukis stack kat mana ya? Sebab ni bulat ni kacau ni. Ni bulat ni kacau. Ni last ni sikit lagi. Tak boleh alih. Okay, tak apa. Kita kecilkan sikit lagi. Okay, ini stack kita. So stack kita start from FF00. Tolong ingat, kalau soalan dia push, kena start daripada bawah. Tapi kalau coding dia bergabung, ada push, ada pop, ada push, ada pop, awak letaklah stack pointer ni di tengah-tengah.
Jadi tengah-tengah. So FF00, FE, FF, FE, 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 FD, FE, FC, FE, FB, FE, FA, FE, F9, FE, F8. Okay. Satu lagi. And lastly, FE, F7. Okay. So now, push PC. Kita nak masukkan PC ke dalam stack. So PC apa content dia? Kalau gunakan Little Indian, PC 26 ni kita masukkan dekat higher address, 02 dekat lower. So 26 dekat higher address. So sini SP ya. Jangan usik. SP ni kat FF00, jangan usik. So berapa tadi PC? 2602. So 26 di bahagian address paling besar, 02, 02 di address yang kecil. Dua ni saja. Okay. And then kita nak push AX. Push PC dah selesai, push AX. So nilai AX adalah F6. So F6, AX equal to 00, F6. So 00 is high byte, F6 is low byte. So 00, F6 kita nak simpan, 00, F6. And then kita nak push AX selesai, kita nak push CX. So CX equal to 3624. So 36 di bahagian high address, 24 di bahagian low address. So high address dekat sini 36, 24 di bahagian low address. And lastly kita nak push BX. Lastly push BX. BX adalah 0082. BX ialah 0082. Jangan ambil X2 saja. Okay. Tolong ingat yang ni sebab soalan yang ni selalu je akan keluar. Jangan abaikan. Bila kita dah ada tips, kita dah ada satu orang dah beritahu soalan akan keluar, so tolong buat latihan lah. Banyakkan buat latihan. Jangan tak boleh jawab jugalah sebab saya pun dah beritahu. Kebanyakannya memang setiap semester akan keluar soalan stack ni. So now BX 0082. So kita akan simpan 00 di high address and 82 di bahagian low address. Okay. Dan yang terakhir ni kita akan simpan ST stack pointer. So ini dah buang. So stack pointer di sini. Okay. So inilah jawapannya. Awak lukis ni pun dah cukup. Okay. Ini adalah soalan untuk past semester question. Okay. Dalam buku ada satu lagi latihan. So tolong jawab latihan yang ni, exercise yang ni tolong jawab. Dan juga latihan dalam buku satu lagi. Tolong jawab. Ada sebarang soalan berkaitan dengan stack. Saya fokus on stack ni sebab stack banyak soalan. Banyak yang akan keluar. Yang ni direct memory access ni sebenarnya you boleh baca je. Senang je. Okay, saya sentuh sikit je. Direct memory access ni adalah apabila kita ada CPU. Kalau sebelum ni kita ada IO module. Kita ada IO device. Sikit je. IO device. Okay. So CPU ni nak connect dengan IO device ni tak boleh. Directly tak boleh. Sebab apa? Sebab berbeza company yang develop IO device ni dengan CPU ni. So apa yang dia buat ialah dia melalui IO module, driver. So daripada driver ni akan melalui pergi ke IO device ataupun pergi ke IO module. Okay. Tapi dengan menggunakan direct memory access, okay, kita ada satu lagi RAM dekat sini. Okay. Kalau tanpa menggunakan direct memory access, IO device ni nak akses kepada RAM, dia perlu melalui CPU. Okay, nak melalui CPU, dia perlulah melalui IO module. Okay. Perlulah melalui IO module, perlulah IO module melalui CPU, barulah CPU ni boleh akses RAM. Okay. Dah ambil data daripada RAM, melalui IO module baru pergi ke IO device. So banyak step dia. Okay. Tapi ada certain condition yang membolehkan
I/O device ni directly terus pergi akses kepada RAM tanpa melalui yang saya tunjuk tadi. Ini adalah direct memory access. Okay. Transferring data from the computer RAM to another part of the computer without processing it using the CPU. Kita dah boleh skip penggunaan CPU ni. Kita boleh terus direct dengan RAM. Okay, so ini adalah penerangan kepada direct memory access. Yang lain-lain ni you boleh baca. Okay, you boleh baca. Senang ni. Contohnya sound card. Sound card ni tak melibatkan CPU. So, kalau you nak buka lagu ke, nak mengeluarkan bunyi tu, dia tak melibatkan CPU. Sebab apa, sound card ni dia ada dia punya own module yang boleh menyimpan data, yang boleh menyimpan memory address of RAM. You baca ni. Okay. Ni dah jelas dah sebenarnya yang saya terangkan tu. Cuma you tambah baik, tambah faham sahaja. Okay. So apa kelebihan dia? Bila kita boleh direct access kepada RAM, CPU ni tak perlulah, CPU ni masih boleh meneruskan tugasan dia tanpa perlu menyelesaikan interrupt from DMA ni, direct memory access ni. Okay. Bila ada interrupt, tak apa, CPU masih boleh teruskan dia punya program. Dia punya current program tanpa perlu berhenti. Okay, dia boleh teruskan. Okay. Bus, okay, bus ni adalah communication. Okay, ada parallel dengan serial bus. Kalau kita tengok kat sini kita tahu dah parallel ni lebih baik daripada serial bus. Sebab apa? Sebab parallel ni boleh hantar banyak data dalam satu masa. Okay. Serial ni boleh hantar satu data sahaja dalam satu masa. Satu bit sahaja dalam satu masa. Okay. Kita ada 3 jenis communication, transmission. Simplex, half duplex dengan full duplex. Apa tu simplex? Simplex ni kalau kita bagi mic pada awak, dia adalah one way communication. Okay, dia suruh awak nyanyi. So awak nyanyi, kami dengar je. Okay, so one way communication. Half duplex ni macam walkie talkie. Bila saya cakap pada awak, saya kena selesaikan dulu apa yang saya cakap. Saya cakap Roger, barulah awak boleh reply. Dia tak boleh serentak. Dan full duplex ni boleh serentak. Macam mobile phone lah. Okay, kita cakap melalui telefon, saya call awak, kita boleh cakap serentak. Okay, so kita ada point to point ni maksudnya single source to the single destination. Contohnya keyboard kita ni hanya sesuai untuk kita punya komputer, laptop. Contoh, saya punya display monitor ni hanya sesuai untuk CPU saja. So single to single. Okay, selalunya menggunakan kabel untuk nyambung, boleh juga menggunakan Bluetooth. Okay, kalau Bluetooth pun kalau kita nak buat pairing, okay, Bluetooth pairing tu hanya ada dua device sahaja yang boleh pair. Okay, contohnya handset saya. Okay, Bluetooth dengan laptop. Kita nak transfer data ke dan sebagainya. Ada orang lain nak Bluetooth sekali dengan laptop ni tak boleh. Saya kena selesaikan dahulu dengan laptop saya ni, dengan handset saya dahulu. So itu adalah point to point. Kalau multi point aku boleh melibatkan banyak device. Contohnya komputer ni ada bus dekat sini yang boleh menghubungkan banyak device. Beberapa komputer boleh berhubung serentak. So ini kita panggil sebagai multi point. Ataupun dalam CPU tu sendiri, dalam motherboard tu sendiri, untuk akses kepada CPU, video controller, disk controller, memory ini ada bus ni. Okay, bus ni boleh menghubungkan serentak dengan CPU, dengan video controller, dengan memory. Ini kita panggil sebagai multi point bus. Sikit lagi, 2 lagi. Ini contoh. Okay, serial port menghubungkan dengan modem. Okay. Single point to single point, control unit, single point ke arithmetic logic unit, single point. Okay, kalau multi point ni contoh bus ni menghubungkan kepada banyak komputer, komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan printer. So 4 device boleh berhubung dan menggunakan satu bus. Okay, menggunakan wifi ke boleh, kabel pun boleh. So ataupun dalam komputer tu sendiri, dalam satu komputer tu sendiri boleh menghubungkan banyak hardware. Memori boleh menghubung kepada memori, boleh menghubung kepada disk controller, boleh menghubung kepada video controller. Share among multiple device. Ini maksud dia multi point versus point to point. Okay, selesai. Ada sebarang persoalan sebelum saya tamatkan kelas? USB tu kira bus lah kan? Bukan. USB tu device. Cuma bila kita masukkan dalam port USB tu, daripada port USB tu nak sambung ke CPU ke, nak sambung ke memori ke, itu adalah bus. Tapi kalau USB pendrive tu sendiri, dia adalah device. Okay, Ikmal? Bila kita masukkan pendrive tu dalam port tu nak menghubungkan kepada RAM, nak menghubungkan kepada
CPU nak menghubungkan kepada